Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Muhammad Rasulullah, di atas jasa kedua ibu bapa kita, di atas jasa bimbingan guru-guru kita. Kenalah sekali-kali jangan kita lupakan. Muslimin muslimat, para pendengar, para penggemar YouTube yang dirahmati Allah sekalian, sesampainya saya di Borneo untuk menuju ke Banjarmasin, sempat saya melihat, sempat saya mendengar, dan sempat saya menonton video-video melalui YouTube sempat saya menonton ceramah-ceramah dari kalangan ulama-ulama. Ternyata sekarang ini saya dapati banyak ulama-ulama, banyak penceramah-penceramah menyerang Buya Ar-Razi, dalam bab nama ruh. Banyaklah dalil-dalil yang dikemukakan oleh masing-masing ulama menegakkan masing-masing punya pendapat, masing-masing punya ilmu, menegakkan masing-masing punya pengajian. Menyerang Buya Ar-Razi sehingga dengan sifat keterbukaan beliau, sehingga beliau sanggup menutup, sanggup tidak lagi membicarakan tentang namanya ruh, demi menjaga kerukunan sahabat-sahabat ulama-ulama sekeliling beliau. Dan tidak kurang pula ada yang mendukung beliau, ada yang memuji beliau, dan ada yang sependapat dengan beliau. Muslimi muslimat, para pendengar, penggemar YouTube yang dirahmati Allah sekalian, kita dalam membicarakan tentang ruh, tentang namanya ruh,
memang di dalam kitab-kitab biasa, dalam pusat-pusat pengajian, dalam Universiti Azhar, dalam pondok-pondok, tidak mengajar perkara-perkara ilmu-ilmu sebegini. Universiti Azhar tidak ada fakulti makrifat, tidak ada jurusan makrifat, tidak ada bidang makrifat, tidak ada ijazah makrifat. Maka beliau hanya mengkaji, hanya membaca, hanya belajar, hanya mengetahui sebatas ilmu fiqh, kitab fiqh yang dibaca. Mana mungkin boleh bertemu perkara-perkara ilmu-ilmu makrifat dan bahasa-bahasa makrifat. Lalu menuduh Buya Arazi itu kononnya ada yang mengatakan zindik, ada yang mengatakan bid'ah. Ya, bermacam-macam tuduhan. Seorang buya, seorang ulama, sesama ulama bercanggah pendapat. Jadi muslim-muslimat, kita orang awam memanggil, seumpama memanggil kediaman kita sebagai namanya rumah. Kita orang awam memanggil kediaman kita dengan panggilan rumah. Adapun kalangan raja, kalangan sultan, kalangan pembesar dipanggil istana. Kita orang awam dinamakan tidur. Bagi raja, bagi pembesar dipanggil beradu. Kita orang awam dipanggil makan. Bagi golongan sultan, raja dipanggil santap. Jadi kita orang awam hanya mengetahui roh itu dengan panggilan roh sahaja. Dengan nama roh. Kerana kita orang awam, dipanggil rumah, dipanggil makan, dipanggil tidur, dipanggil berehat. Adapun bagi kalangan raja, sultan, dipanggil beradu, dipanggil istana, dipanggil santap. Sedangkan perkara itu perkara yang sama. Begitu juga Buya Arazi, dia tokoh ilmuwan dalam bidang ilmu makrifat. Sudah tentu pangkatnya berbeza daripada pangkat orang awam. Sekalipun bergelar ulama ilmu awam, ulama ilmu fiqh, ulama ilmu syariat. Biarpun bergelar ulama, bergelar buya, bergelar kiai, namun ia masih sebatas berilmu awam, berilmu fiqh, kedoktoran fiqh, universiti fiqh. Hanya sebatas panggilan dengan nama roh. Tidak ada nama-nama yang lain melainkan roh. Namun bahasa makrifat, ilmu makrifat, ulama makrifat
seumpama berpangkat sultan. Makan dipanggil santap, tidur dipanggil beradu, rumah dipanggil istana, sakit dipanggil ngering. Begitu juga bagi orang ahli-ahli makrifat. Roh itu ada nama panggilannya. Bagi orang-orang yang tinggi, bagi orang-orang kenamaan, wali-wali Allah, seumpama berpangkat sultan. Jadi muslim-muslimat, saya yang bodoh ini, pendapat orang bodoh jangan diambil kira hanya sekadar halua telinga, bolehlah. Pendapat saya orang bodoh jangan diambil kira. Bodohnya saya masih sependapat dengan Buya Ar-Razi. Cuma tak boleh nak diperkhabarkan di sini namanya roh. Sedang Buya Ar-Razi lagi diserang, dicaci. Apalagi saya yang tidak berilmu ini. Tetapi barang siapa ingin mengetahui namanya roh, berjumpalah Buya Ar-Razi, kerana nama itu nama roh bagi ilmu orang makrifat itu ada. Muslim-muslimat, para pendengar yang budiman sekalian, kita memanggil roh, roh juga nama. Roh juga nama. Yang kita sebut roh, roh itu pun nama. Dan nama roh ini bukan satu. Seumpama contoh yang biasa saya perkhabarkan di sini, seperkara lagi saya nak perkhabarkan di sini mengenai Buya Ar-Razi mengatakan roh itu bukan makhluk. Lalu mendapat tentangan, mendapat serangan daripada ulama-ulama mengatakan roh itu makhluk. Memang selagi kita boleh sebut itu makhluk, saya setuju juga. Saya setuju pada peringkat permulaannya, peringkat dasarnya. Saya setuju ulama-ulama menyerang Buya Ar-Razi mengatakan roh itu makhluk. Saya setuju pada permulaannya. Akhirnya saya setuju dengan pendapat Buya Ar-Razi. Bagaimana setujunya saya tentang mengatakan roh itu makhluk? Benar. Pada permulaannya roh itu makhluk. Kenapa? Kerana masih boleh disebut. Masih boleh disebut roh itu makhluk. Kerana roh itu disebut menggunakan mulut, menggunakan suara, menggunakan bunyi, menggunakan tulisan. Memang makhluk. Roh itu makhluk. Allah sekalipun selagi disebut dengan bunyi suara, Allah jika disebut dengan suara, ianya masih makhluk. Bukan sahaja roh, Allah pun yang kita sebut Allah itu sebatas ucapan mulut, suara.
yang dikeluarkan daripada halqum. Apakah Allah itu suara? Apakah Allah itu halqum? Kalau tidak ada halqum, apakah Allah? Muslim-muslimat, para pendengar, para penonton yang budiman, yang dirahmati Allah sekalian. Usah kata ruh, Allah pun selagi berhuruf, selagi bersuara, ianya bukan Allah. Allah itu la hurufin wala syautin. Allah itu tidak berhuruf, tidak bersuara. Selagi berhuruf, selagi bersuara, itu bukan Allah. Itu nama. Begitu juga roh. Roh itu ada nama. Nama roh yang kita panggil biasa ini nama kebiasaan. Kebiasaan orang awam. Tapi bagi kalangan para wali, seumpama sultan, raja, pembesar, panggilan dia berbeza. Jadi saya sependapat dengan Buya Ar-Razi, ya, roh itu ada nama yang lain. Yang kedua, roh itu Buya Ar-Razi mengatakan bukan makhluk. Saya membenarkan. Dan ulama lain mengatakan roh itu makhluk. Ya, saya membenarkan juga. Saya tidak menolaknya. Tapi kebenaran itu begini caranya. Pada peringkat permulaan, roh itu makhluk. Kerana boleh disebut, boleh ditulis. Sebagaimana Allah boleh disebut, boleh ditulis. Begitu juga roh. Selagi boleh ditulis, selagi boleh disebut, itu makhluk. Roh itu makhluk. Kerana masih boleh disebut. Namun, apabila kita naik ke satu tingkatan, bagaimana kejadiannya roh? Siapa sebenar roh? Roh ini tajallinya Allah. Roh ini bukan dijadikan. Roh bukan dicipta. Roh ini daripada ruhi, roh aku, iaitu tajallinya Allah. Apa maksud tajalli? Berbeza dengan ciptaan. Berbeza dengan kejadian. Ruhi ini adalah tajalli. Apa maksud tajalli? Seumpama tuan-tuan berdiri di depan cermin. Berdiri depan cermin, melihat wajah sendiri. Ini dikatakan tajalli. Tidak menjadikan seumpama pokok dengan bayang. Bayang pokok itu bukan dijadikan dan bukan menjadi. Dijadikan pun tidak, menjadi pun tidak. Ini dikatakan tajalli. Contoh lain, tajalli ini umpama uap dengan air panas. Air panas menjadi uap. Apakah uap itu dijadikan ataupun menjadi? Uap dengan air panas tidak menjadi dan tidak dijadikan. Seumpama bayang dengan objek. Begitu juga tajalli. Tajalli ini umpama api dengan panas.
asap dengan api, garam dengan masin, manis dengan gula. Ini dikatakan tajalli. Begitu juga roh. Diciptakan roh ini dengan rohi, dengan roh Allah. Rohi, roh itu dijadikan daripada aku. Roh aku. Bertajallinya roh daripada rohku. Jadi rohku di sini sesuatu seumpamanya Allah tidak berhuruf tak bersuara. Menjadikan, menciptakan atau mentajallikan sesuatu melalui tajalli, ianya seumpama air dengan wap. Air panas dengan wap. Dia bukan benda lain. Ini dikatakan tajalli. Seumpama tajallinya wajah Allah di Bukit Tursina. Wajah Allah itu datang bukan berupa sifat, bukan berupa af'al, bukan berupa asma' dan bukan berupa zat. Ini dikatakan tajalli. Jadi muslim-muslimat, para pendengar yang beriman sekalian. Apabila sampai satu peringkat pengajian kita, iaitu peringkat pengajian ilmu hakikat dan makrifat, roh ini bukan ciptaan. Roh ini bukan dijadikan. Roh itu adalah tajallinya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila dikatakan tajalli, ianya tidak lain daripada ia jua. Seumpama bayang kita dalam cermin. Bayang kita dalam cermin. Ini dikatakan tajalli. Adakah bayang itu lain daripada objek, daripada Tuhan empunya bayang? Jadi muslim-muslimat, pendapat ulama fiqh pun benar. Pendapat Buya Ar-Razi pun benar. Mengikut tingkatan pengajian kita. Tapi kebanyakan ulama menyalahkan sesama ulama. Bahasa makrifat tak sama dengan bahasa orang awam, orang fiqh. Bahasa syariat tak sama dengan bahasa hakikat. Bahasa fiqh tak sama dengan bahasa makrifat. Seumpama tidur bagi kita, beradu bagi raja. Makan bagi kita, santap bagi raja. Rumah bagi kita, istana bagi raja. Sakit bagi kita, bagi raja disebut ngering. Jadi bahasa orang awam ini termasuk pengajian awam. Pengajian hukum akam itu pengajian hukum awam. Sah, batal, haram, halal itu pengajian ilmu awam. Pengajian ilmu awam. Adapun Buya Ar-Razi ini dan beberapa sahabat yang membenarkan, ia berilmu hakikat makrifat. Bahasa hakikat makrifat ini bahasa wali-wali, bahasa sultan, bahasa raja, bahasa pembesar. Jadi dengan bahasa pembesar ini kadang-kadang tak boleh diterima oleh kebanyakan kita kerana kita orang awam.
Tetapi bagi raja, bagi sultan, inilah bahasanya. Jadi roh itu bukan ciptaan. Roh itu bukan dijadikan. Roh itu tajallinya Allah. Apa tajalli? Seumpama gambar kita dalam cermin. Nak kata ya pun tidak, nak kata tidak pun ya. Nak kata ya tidak, nak kata tidak pun ya. Ini tajalli. Lainlah kejadian, lainlah diciptakan. Diciptakan iaitu terjadinya sesuatu yang berlainan. Umpama kerusi, ya, umpamanya rumah. Berbeza ciptaan kerusi dengan ciptaan rumah. Benda yang lain. Rumah dengan kerusi berbeda. Tetapi jika uap dengan air panas, ianya tidak lain. Jikalau kerusi berbuatnya daripada kayu, rumah berbuat daripada batu, dia berbeza kayu dengan batu. Tetapi kalau uap dengan air panas, cuma berbeza nama. Dengan berbeza nama inilah ramai orang yang bertentangan pendapat. Berbeza nama. Lalu berlakulah pertentangan pendapat. Kenapa menjadi pertentangan pendapat? Kerana mereka tak pandai nak meleburkan makan kepada santap. Tak pandai nak meleburkan rumah menjadi istana. Tak pandai meleburkan tidur menjadi beradu. Sebetulnya itu seumpama contoh asalnya kapas menjadi baju Melayu. Apabila menjadi baju kurung, maka ramailah berpendapat salah baju Melayu. Sepatutnya baju itu baju kurung. Berbeza pendapat kerana mereka menyalahkan baju Melayu. Mereka membenarkan baju kurung. Sedangkan orang makrifat, mereka meleburkan nama baju Melayu, meleburkan nama baju kurung. Dia melihat kapas. Jadi tuan-tuan tak pandai meleburkan roh untuk melihat ampunya roh, ampunya nama. Roh itu ada ampunya nama. Nama roh itu ada ampunya nama. Nama roh itu ada ampunya nama. Roh itu ada nama lagi. Nama apa? Nama ampunya nama. Roh itu ada nama lain. Apa nama roh yang lain? Nama ampunya nama. Lain bunyinya, lain sebutannya, lain ejaannya. Dan yang keduanya, roh itu pada mulanya memang dikatakan makhluk. Kerana masih berbunyi roh. Roh itu makhluk. Masih berbunyi, masih bersuara, masih boleh ditulis. Leburkan baju kurung, leburkan baju Melayu, leburkan sebutan roh. Maka kita akan terlihat roh itu bukan ciptaan.
bukan dijadikan. Ruh itu tajallinya Allah. Dijadikan, diciptakan. Ya, dikatakan begitu. Tetapi bahasa makrifat dia menyebut tajallinya ruh itu. Ya, daripada ruhi, kata Allah. Jadi ruhi ini tak beza umpama wap dengan air panas. Tak beza umpama gambar dan cermin dengan di luar cermin. Inilah kejadian ruh. Cuma kita tidak pandai nak meleburkan baju Melayu, baju kurung kepada kapas. Maka berlakulah pertentangan pendapat. Salah menyalah dengan dalil-dalilnya tersendiri. Ya, dalil. Dalil yang dikeluarkan itu semua benar. Fiqh pun benar. Ya, ulama awam pun benar. Ulama juga, tapi ulama ilmu awam, ilmu fiqh benar. Tetapi jangan menyalahkan ilmu ulama makrifat. Tuan-tuan belum sampai ke tahap itu nak menyalahkan orang dengan mengatakan apa, kafir lah, zindik lah, munafik lah. Adakah ilmuwan Buya Ar-Razi itu dikatakan zindik? Masya Allah. Jadi sudah-sudahlah, kita jangan bergaduh perkara-perkara yang kita tak tahu. Ini kita bergaduh dengan ilmu yang kita tak tahu. Bergaduh dengan diri sendiri, bukan bergaduh dengan orang. Jadi muslim-muslimat, para pendengar yang budiman sekalian, banyaklah pendapat Buya Ar-Razi itu sependapat dengan pengajian saya, dan saya tidak berani nak mengatakannya salah. Mungkin saya tak sampai ke sana. Sekalipun saya tak sampai ke sana, setinggi ilmu ulama-ulama, buya-buya, kiai-kiai, namun pendapat saya yang bodoh ini membenarkan pendapat Buya Ar-Razi dan segelintir sahabat-sahabat yang mendukung Buya Ar-Razi. Allah, ruh bukan diciptakan, ruh bukan dijadikan. Ruh itu tajallinya Allah. Allah tak makan, Allah tak jantan tak betina. Ruh juga tak makan, ruh juga tak jantan tak betina. Ini dikatakan tajalli. Allah tak bersifat, roh juga tak bersifat. Dia bukan empat persegi, dia bukan bulat, dia bukan lepeh, dia bukan putih, dia bukan hitam. Ini dikatakan tajalli. Jika Allah menjadikan, jika Allah menciptakan, mesti sesuatu yang ada sifat. Seumpama Allah menjadikan gunung, lain sifatnya. Allah menjadikan alam, lain sifatnya. Allah menjadikan langit, lain sifatnya. Tetapi rohi, mana ada sifat? Tak jantan, tak betina, tak bulat, tak lepeh, tak terang, tak gelap. Ini dikatakan tajalli. Tengok gambar dan cermin. Ada mata. Cuba cucuk mata. Cucuk mata dan cermin. Apakah buta? Bermakna dia tidak bersifat. Jadi kalau ada sifat, mesti buta. Cuba tampar pipi dalam cermin itu. Sakit tak?
Ternyata tak sakit, bermakna dia bukan bersifat. Tak ada pun, tak ada pun diri kita dalam cermin, tak ada. Inilah, cuma kita tak pandai meleburkan roh, tak pandai meleburkan wap ke dalam air panas. Tak pandai meleburkan baju kurung dengan baju Melayu ke dalam kapas. Maka inilah terjadi pertentangan pendapat antara ulama awam, ulama juga tapi ulama ilmu awam, iaitu ulama ilmu fiqh dengan ulama ilmu hakikat makrifat. Jadi itu saja dari pendapat saya yang bodoh ini, yang tak perlu diambil. Cuma sekadar bertukar-tukar pendapat, bukan untuk dijadikan pegangan. Sekadar bertukar-tukar pendapat secara peribadi. Pendapat peribadi mengikut kefahaman masing-masing. Inilah pendapat peribadi saya. Bukan untuk mengajar, bukan untuk mengajak orang mengikutinya. Jadi, pertama, namanya ruh. Namanya ruh bagi orang awam hanya sekadar menyebut ruh. Tapi bagi orang makrifat, nama ruh itu ada lagi. Di atas pada nama itu, ada lagi nama di atas nama ruh. Nama itu ada tuan nama lagi. Nama ruh itu ada tuan nama ruh. Seumpama kita nama Haji Syahri gelarannya. Tuan saya Muhammad Yusof. Tuan Muhammad Yusof, Cik Wuk. Tuan Cik Wuk, Ali. Tuan Cik Wuk, Hussein. Tuan kepada Hussein, nama dia Said Ali. Jadi begitu juga roh. Ada nama dia. Ada tuan punya nama lain. Macam wap. Tuan punya nama air panas. Kita kata wap itu namanya wap. Tuan punya nama wap itu air panas. Jadi roh ini ada namanya. Tuan punya nama. Tuan-tuan hanya belajar setakat roh. Ya, memang benar. Setiap nama ada tuan yang mempunyai nama. Nah, ini. Tetapi tuan-tuan tak belajar nama selain daripada nama roh. Kena belajar nama selain daripada nama roh itu. Roh itu ada nama lain lagi. Nama yang tinggi lagi. Nama yang besar lagi. Namanya abrar lagi. Tapi apabila orang mengatakan roh itu ada nama lain, jangan kita sanggah. Jangan kita nafikan. Jangan kita salahkan orang. Yang keduanya, Buya Razi mengatakan roh itu bukan makhluk. Dan ulama lain kata makhluk. Ya, benar, kedua-duanya benar. Tetapi dalam kebenaran itu makhluk kerana pada pendapat ulama awam yang dikatakan roh itu makhluk kerana dia menyangka
Roh itu dijadikan, diciptakan, diwujudkan. Namun bagi orang hakikat makrifat, roh bukan dijadikan, bukan diciptakan. Roh itu tajallinya Allah. Tajalli ini tidak ada sifat. Dia tidak berbentuk. Ini dikatakan tajalli. Seumpama air dengan wap. Wap itu tajallinya air. Sebagaimana air, sebegitulah wap. Ini dikatakan tajalli. Sebagaimana tajallinya Nur Muhammad. Itu tajalli. Wap bukan air, tak lain dari air. Ini dikatakan tajalli. Asap bukan api, tak lain daripada api. Ini dikatakan tajalli. Baju tak sama dengan kapas, tapi baju tak lain daripada kapas. Ini yang dikatakan tajalli. Lainlah bas dengan lori. Bas dengan lori lain. Mobil dengan lori lain. Adapun tajalli seumpama wap dengan air. Wap bukan air, tak lain daripada air. Ini dikatakan tajalli. Jadi benarlah, saya secara peribadi tidak menolak ilmu Buya Ar-Razi, malah saya membenarkan dan teruskanlah sahabatku Buya Ar-Razi, teruskan, kerana tidak semua ulama orang awam ini faham ilmu-ilmu mantik, ilmu-ilmu bahasa-bahasa makrifat. Itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.